Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Yang di-Pertuan Agong titahkan semua pihak henti ambil kesempatan isu stokin tertera kalimah Allah. Titah Sultan Ibrahim, tindakan telah diambil mengikut lunas undang-undang. Justru tidak perlu lagi mana-mana pihak terus mengapi-apikan kemarahan secara berterusan. Baginda bertitah tindakan diambil bukan untuk menghukum semata-mata, tetapi sebagai pengajaran dan peringatan kepada semua untuk jaga sensitiviti rakyat Malaysia. Dalam hari itu, PDRM menyeru semua pihak supaya berhenti memainkan isu-isu yang berkaitan dengan 3R. Pengarah JSJ Bukit Aman tegaskan, perkara itu boleh cetuskan suasana tidak harmoni dalam kalangan rakyat selain boleh jejaskan imej negara. Ke arah memastikan ekonomi Malaysia bertunjang di landasan mampan dan utuh, pembaruan fiskal perlu dilaksana. Pada masa sama dapat menggapai tahap ekonomi berpendapatan tinggi bersandarkan nilai manusiawi. Perdana Menteri berkata pembaruan fiskal akan bertumpu kepada penyasaran subsidi dan memperluas asas hasil. Ini bagi mewujudkan ruang fiskal yang dapat diagih untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat. Skim insentif solar untuk rakyat Solaris akan diperkenal bagi menggalakkan pemasangan sistem solar fotovoltaik PV. Timbalan Perdana Menteri berkata skim itu melibatkan rebat sehingga RM4,000 bagi mereka yang memohon menyertai program Net Energy Metering mulai 1 April. Skim terbuka kepada warga Malaysia dan terhad kepada mereka yang berdaftar sebagai pemegang akaun TNB. 700,000 individu telah menerima sumbangan asas rahmah SARA setakat semalam. Ia melibatkan peruntukan RM210 juta. Timbalan Menteri Kewangan memaklumkan mekanisme bantuan bersasar itu akan terus ditambah baik. Ini termasuk meneliti keperluan memperluas penggunaan kreditnya. Menjelang Aidilfitri, kerajaan beri jaminan akan pastikan bekalan barangan asas di pasaran mencukupi. Ia akan dilakukan dengan kerjasama semua kementerian. Kolaborasi itu juga untuk pastikan peniaga mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Berjatutan 2011. Seterusnya, tidak dapat mempengaruhi aspek kestabilan harga. PLAS menambah laluan Smart Lane kepada 18 lokasi tumpuan trafik di lebuh raya sempena perayaan Aidilfitri kali ini. Penambahbaikan itu bertujuan menangani kesesakan di lokasi kritikal sepanjang lebuh raya. Ini termasuk pemasangan lampu hijau berkelip dan papan tanda peringatan pembukaan Smart Lane. PLAS menjangkakan 2.1 juta trafik pada waktu puncak semasa Aidilfitri. Misi agihan bekalan air di Sabah, kerajaan negeri peruntuk RM7.5 juta bagi tujuan itu. Ketua Menteri memberitahu misi dengan kerjasama NADMA melibatkan 58,000 ketua isi rumah di 355 kampung yang terjejas cuaca panas dan kemarau di negeri itu. Daerah terjejas termasuk Tongot, Tuaran, Papar, Keningau, Semporna, Kota Belud dan Tenom. Juga Pitas, Kota Kinabalu, Penampang, Kudat dan Tawau. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, Timbalan Menteri Pendidikan jelaskan KPM adakan sesi lewat urus dengan 11 negeri untuk perluas program SBJK yang bertujuan beri akses pendidikan kepada kanak-kanak tercicir persekolahan. Beliau turut menyatakan kadar keciciran murid catat trend menurun. Bagi peringkat rendah, kadar direkodkan 0.06% tahun lalu berbanding 0.29% pada tahun 2017. Bagi peringkat menengah pula berkurang daripada 1.36% kepada 0.83% bagi tempoh sama. Nilai kerugian membabitkan kes jenayah komersial meningkat. Bagi tempoh Januari hingga Mac lalu, kerugian dicatat cecah lebih RM770 juta. Kes pembelian dalam talian mencatatkan jumlah tertinggi diikuti penipuan pelaburan. Aplikasi Telegram, Facebook dan WhatsApp dikesan menjadi medium utama digunakan sindiket penipuan. Sementara itu, 2 individu dipercayai dalang utama kegiatan pensyiriman haram di Berkas. Menurut pengarah JSJK Bukit Aman, kedua-dua yang ditahan itu berumur 53 dan 57 tahun, ditahan hasil operasi pembandrasan kegiatan terbabit. Serbuan dilakukan pada 14 Mac lalu di 3 lokasi berasingan sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Manakala di Johor, sindiket pasport terbang didalangi 2 lelaki warga asing tumpas. Pengarah Imigresen Negeri berkata suspek warga India dan Pakistan itu ditahan menerusi obserkap Ahad lalu.
Suspek aktif menjalankan kegiatan terbabit sejak 2 tahun lalu. Suspek berusia 30 dan 35 tahun itu menawarkan perkhidmatan lanjutan permit dan pasport palsu kepada parti. Baik, di Kelantan pula, 49 warga Thailand dihantar pulang ke negara mereka hari ini. Pengarah Imigresen Negeri memberitahu kesemua mereka sebelum ini ditahan di Depo Imigresen Tanah Merah kerana dilakukan kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959-63 pindaan 2002 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Di Johor, 2 individu masing-masing didenda RM30,000 dan RM15,000 selepas mengaku bersalah longgokkan sisa pepejal binaan secara haram pada tahun lepas. Kesalahan dilakukan di Mukim Rimba Terjun Pontian, manakala seorang lagi individu mengaku tidak bersalah atas dakwaan sama dan sebutan kes ditetapkan 6 Mei depan. Baik, ini pula mengenai kejadian tular cebisan kain dalam martabak. KKM maklumkan peniaga terbabit telah dikenakan notis kompaun kerana cuai semasa pengendalian makanan. Tindakan diambil mengikut Peraturan 32/1/B Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Ribut beserta hujan lebat yang melanda Pokok Sena Kedah pada semalam menyebabkan 7 rumah rosak. Menurut pegawai daerah Pokok Sena, kebanyakan rumah alami kerosakan teruk khususnya di bahagian bumbung. Usaha perbaiki kerosakan akan disegera supaya penduduk terlibat dapat sambut Aidilfitri dengan selesa. Susulan cuaca panas, Jabatan Pendidikan Terengganu JPNT beri kelonggaran kepada semua pelajar di negeri itu mengenakan pakaian bersesuaian. JPNT turut memberitahu tiada sebarang kes strok haba direkodkan dalam kalangan pelajar di negeri itu setakat ini. Orang ramai dijemput hadir majlis iftar madani di Bulatan Dataran Putra Putrajaya sempena cuti nuzul Quran esok. Program akan dihadiri Perdana Menteri dan bermula jam 5.30 petang. Ia berkonsepkan berbuka puasa secara santai dengan duduk bersila. Pelbagai acara menarik seperti tazkirah, tausiah Ramadan dan persembahan nasyid diadakan selain agihan juadah berbuka dan bubur lampuk. Dasar buku negara perlu dilihat semula. Menteri Pendidikan menyarankan supaya Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dan DBP merangka dasar buku negara yang baru untuk dilancarkan tahun depan. Beliau berkata dasar sedia ada sudah berusia 39 tahun dan memerlukan satu semangat baru. Perlindungan insurans dan bantuan makanan tambahan antara disediakan untuk tabika dan taska perpaduan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Ia membabitkan peruntukan bernilai lebih RM30 juta. Menteri Perpaduan Negara berkata institusi pendidikan awal itu juga akan menggunakan sistem e-tabika perpaduan ETP dalam sistem pengurusannya. Beliau berkata melalui sistem itu segalanya akan lebih sistematik. Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Menteri Haliwan Luar India Dr. S. Jaishankar di Putrajaya hari ini. Kunjungan itu dalam rangka lawatan kerja Menteri berkenaan ke Malaysia selama 2 hari. Ia antara lain bertujuan memperkukuhkan hubungan antara Malaysia dan India dalam pelbagai bidang bekerjasama. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER disasar catat RM367.8 bilion pelaburan direalisasi menjelang 2030 serta menjadi hub ekonomi dan teknologi bertaraf dunia menerusi 3 bidang tumpuan baharu. Perdana Menteri berkata ini termasuk perkhidmatan termaju, pembuatan bernilai tinggi dan pertanian moden. 2 pemacu menyokong perancangan tersebut, amalan ESG dan penggunaan digital. Sepanjang 2021 hingga 2022, NCER telah menyumbang 34% daripada jumlah pelaburan diluluskan. 227,000 pencarum KWSP ada simpanan asas kurang-kurangnya RM240,000 dalam akaun satu menjelang usia 55 tahun setakat Februari lepas. Menteri Kewangan 2 memberitahu bilangan itu yang berumur antara 50 hingga 54 tahun mewakili 41% daripada jumlah keseluruhan pencarum. Selain itu, 604,000 ahli membuat caruman secara sukarela untuk menambah tabungan mereka.
Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan menguatkuasakan Akta Syarikat Pindaan 2024 pada 1 April ini. Bagaimanapun, Seksyen 4, 14, 26 dan 28 dikecualikan. Akta baru itu adalah usaha menambah baik peruntukan di bawah Akta Syarikat 2016. Ia mempunyai dua objektif utama, iaitu memperkukuh kerangka rehabilitasi korporat dengan memudah cara syarikat yang menghadapi masalah kewangan. Sejumlah 8.74 bilion ringgit nilai tuntutan perlindungan dilunaskan pengendali takaful negara tahun lepas. 6.79 bilion ringgit daripadanya melibatkan takaful keluarga, manakala 1.95 bilion ringgit tuntutan takaful am. Jumlah tuntutan meningkat 24.4% berbanding 7.03 bilion ringgit pada tahun 2022. Ia mencerminkan kepekaan industri takaful terhadap keperluan pemegang sijil dan komitmen meringankan beban rakyat dalam keadaan segera. Pemilihan peserta bagi program keusahawanan B40 Empowerment Strategy Be Your Own Boss 2024 kini di fasa akhir. Menurut Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif RHB Islamic Bank Berhad, dua universiti dikenal pasti dalam pencarian usahawan baru daripada golongan asnaf dan B40. Beliau berkata demikian selepas majlis kolaborasi PPZ Mawib bersama RHB Islamic Bank Berhad. Ninja Van Malaysia melancarkan Ninja Restock. Perkhidmatan terbaru itu mempunyai ciri pengesanan barangan pada waktu nyata. Ketua Ninja Van Malaysia berkata pihaknya sentiasa berinovasi demi melengkapkan ekosistem penghantaran logistik ke pengguna. 6 pasaran dan perusahaan diberi fokus termasuk peruncitan, farmaceutical, pemasaran pelbagai peringkat selain makanan dan minuman. Insiden Jabatan Baltimore runtuh. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan 6 mangsa yang masih hilang mungkin telah meninggal dunia. Ia disebabkan suhu air dan yang terlalu sejuk dan tempoh masa yang berlalu terlalu lama sejak insiden tersebut. Media tempatan turut melaporkan usaha mencari dan menyelamat dihentikan selama 18 jam selepas kemalangan kerana keadaan gelap. Dalam pada itu, satu mayat ditemukan dalam sungai selepas jambatan runtuh. Terdahulu, 2 mangsa dikeluarkan dari sungai Patapsco, seorang daripadanya dalam keadaan kritikal. Runtuhan jambatan itu berlaku apabila sebuah kapal kontena besar mengalami kegagalan kuasa semalam dan terlanggar struktur jambatan itu. Pelanggaran itu menyebabkan beberapa individu dan kenderaan terhumban ke dalam sungai yang sejuk. Baik, ini perkembangan di Gaza. Perancis menafikan dakwaan negara itu membekalkan peluru yang digunakan tentera negara haram Israel dalam serangan di Gaza. Menurut Menteri Pertahanan Perancis, lesen firma Eurolinks bagi mengeksport kepingan logam ke syarikat Israel IMI Systems hanya untuk proses penghilangan sebelum dieksport semula ke negara ketiga. Isu berkenaan menjadi sensasi menerusi perdedahan laporan laman web penyiasatan Disclose dan Marcasto disokong gambar pautan yang diambil pada 23 Oktober. Sementara itu, Agensi Bantuan PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA memaklumkan mempunyai dana mencukupi untuk terus beroperasi sehingga akhir Mei ini. Ketua UNRWA berkata beberapa negara telah menyambung semula atau meningkatkan pembiayaan termasuk Sepanyol, Kanada dan Australia. Sebelum ini beberapa negara termasuk Amerika Syarikat menghentikan pembiayaan selepas negara haram Israel menuduh UNRWA terlibat dalam serangan Hamas. Konflik di Haiti yang berlarutan sehingga kini mampu mengakibatkan jumlah kematian dalam kalangan kanak-kanak bertambah. Kebimbangan itu disuarakan Pengarah Eksekutif UNICEF berikutan kanak-kanak berisiko mati kelaparan atau kekurangan zat makanan. Menurutnya, situasi kemanusiaan di Haiti lebih teruk daripada risiko keganasan yang melonjak di negara itu sendiri. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.